Maksudnya nak kata cantik benar tidak, tapi masih berhasil. Ya. Sebab memang tanah ni saya pun baca tak berapa banyak-banyak mana, saya nak tengok je ni. Tapi okey lah. Tengok tak? Kan? Tengok pokok ya. Mengindang-mindang padi huma, mengindang dalam tepiang. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad, minta maaf rambut geseng sikit baru lepas mandi boh. Baru lepas mandi tiba-tiba teringat nak kena edit video ini. Jadi baru-baru ni viral boh di kampung Terbakang ada orang tanam padi. Padi darat. Ada orang kata padi huma. Padi huma ni padi yang duduk di bukit sebenarnya. Di kampung Terbakang ni memang dah terkenal dah dengan padi darat boh, sebab dia tanam atas darat. Dak bukan padi sawah dia tak perlukan sawah, dia tanam padi tepi rumah je boh. Viral baru ni. Jadi baru-baru ni saya gilah, saya pergi tengok, tanya cerita macam biasalah kita korek rahsia apa semua untuk sebagai inspirasi kepada orang yang tengok. Maklum sajalah harga berah bulan ni boleh tahan juga mahal boh. Sebab sebelum ni saya buat pasal yang telur, sebab telur mahal kita pakat beli ayam telur. Jadi sekarang ni bila berah harga naik, kita pakat tanam padi lah, senang tanam padi sendiri tepi rumah boleh. Nak duduk rumah flat pun boleh tanam. Kalau nak tahu macam mana nak tanam di rumah flat ni, awak kena tengok video ni. Tapi sebelum tu bos, saya nak kongsi lah satu orang kata makanan dia, makanan tambahan tau. Macam suplemen Clairo ni. Funder dia ada bagi ke saya. Dia kata tak ada duit nak hire saya untuk pay review, tapi dia bagi saya cuba. Kalau molek, Abang Mat khabar lah dalam video. Kalau dah okey ke tak ada tindak balas yang baik, Abang Mat tak payah buat benda dia lah. Jadi atas Abang Mat belaka. Jadi saya dah guna dah boh. Dekat sebulan dah saya guna Clairo. Saya ni sejenis orang yang malas nak cuci muka. Malas nak cuci muka. Zaman muda-muda dulu memang kita jaga sikit tau. Sebelum tidur cuci muka dulu apa benda semua kan. Ni malas. Jadi ada masalah kulit sikit lah saya ni. Dah tumbuh jerawat dan sebagainya lah. Kulit berminyak. Jadi sejak saya makan Clairo ni, dengan izin Allah lah, kulit saya kurang berminyak dan jerawat pun setakat saya makan ni tak tumbuh dah jerawat boh. Saya pun bukan kata dia 100%, tapi mungkin asbab kita terang kan. Jadi kita tak mau cerita banyak, saya dah ambil tahu berapa harga bak saya dapat free ni. Tapi lebih kurang mungkin dalam 50, 60, 70 gitu kot. Saya rasa lah, saya assume je. Jadi tambah cerita banyak, maknanya saya nak kongsi dengan awak-awak. Memang bagus Clairo ni. Bukan nak puji, sebab saya cuba dah. Banyak dah saya makan. Setakat dia Alhamdulillah. Saya hok malas nak bersenang pun learning makin aktif. Orang kata walaupun tak nampak kurus lagi, tapi petang-petang tu memang kita buat exercise lah. Jadi siapa-siapa yang berminat nak cuba, saya akan letak nombor telefon penjual dia. Awak-awak boleh direct dia. Tanyalah harga berapa-berapa, saya pun tak tahu. Jadi gitulah bos kita mau cerita panjang. Kita nak tengok padi. Padi lah. Padi darat. Padi darat ni banyak variety, tapi saya tak ingat. Variety, nama-nama variety dia. Beres boy. Pakat tanam padi lah lepas ni. Dah lah gantung padi pada pasaran. Mahal sangat jual padi, jual beras mahal sangat lah ni. Kita pakat tanam padi sendiri boh. Beres boh. Assalamualaikum. Okey awak-awak, sekarang ni kita bersama Encik Useng kita. Jadi kedatangan saya hari ni adalah untuk tengoklah, sebab sebelum ni saya ada tengok kat TikTok lah. Mungkin TikTok komik kot, berkaitan dengan penanaman tau, tanaman padi huma. Saya daripada dulu memang kita dengar padi huma ni dalam buku, tengok dalam buku, baca dalam buku apa semua kan, tengok dalam TV. Sebab lagu Siti pun ada kan. Lagu Hati Karma tu kan, padi huma apa semua ni. Tapi sebenarnya padi huma dengan padi yang Cik Useng tanam ni sebenarnya berlainan kan? Ke macam mana Cik Useng? Gini lah lebih kurang dah. Padi ni di Terengganu ni ada 3 jenis. Okey. 3 jenis. Satu dia panggil padi baruh ataupun padi cedung. Okey. Padi sawah lah. Yang kedua dia panggil padi darat. Orang Terbakang panggil dry land paddy. Okey. Padi darat. Yang ketiga dia panggil padi huma. Okey. Padi sawah yang dicedung. Padi darat tanah biasa dalam kampung. Gitu. Tanah biasa bukan di bukit. Padi huma orang Terengganu panggil padi huma, ditanam di bukit. Di lereng bukit, tempat orang buka tanah baru, dia tak gala lagi, tanah masih ada di kawasan bukit lah, kawasan yang lereng bukit. Jadi situ beza. Sebab tu kalau tengok ni geran tempat kita duduk ni, lot 2121. Nanti saya boleh tunjuk dia punya tu. Dia punya lot dia tu lot padi taburan. Sebab orang dulu dia tak pegang, dia mahir tabur. Tabur ni dia cepat lah, boleh cepat. Pasal dia tanah luar-luar kan. Jadi panggil padi taburan. Itu beza antara 3 tu.
Jadi tapi kita dulu ni tengok hok padi tanah darat Uma. Bukan. Semua. Saya pun fikir gitu ingat ada 2 je. Padi sawah dengan padi Uma, rupanya 3. Saya sebut padi darat. Padi darat. Jadi apa yang awak kata mendorong ataupun memberi inisiatif lah kepada Cik Useng untuk tanam padi Uma ni tiba je timbul kan? Dia dah lama dah kan? Dia gini, dia start tahun depan 2-3 tahun ni. Apabila riuh rendah orang kampung beli beras mahal. Betul tak? Tanaman beras tempatan tapi harga import. Okey. Kita masalah yang paling besarnya sebab Malaysia ni dulu negara kalau Kelantan, Kedah, Perlis, Perak, Selangor dan sebahagian di negeri selatan tu dia negara pengeluar padi. Sekarang tinggal beberapa negeri dah. Kelantan, Terengganu sikit-sikit dah, Terengganu Kedah, Terengganu Utara. Perak pun sikit-sikit ada. Selangor ada Tanjung Karang, Sungai Karang, Tanjung Karang, kawasan-kawasan sana. Kedah yang masih lagi bertahan untuk terus sebab dia diarah macam itu. Bila ekonomi macam ke sekarang, Malaysia ni hari ni cuma mengeluarkan 62.7% saja keperluan beras negara. Maknanya 37% import. Bila 37% import, kita bergantung pada luar 37%. Yang negara yang import kita India, Thailand, Vietnam, Kemboja, Myanmar mungkin. Tapi sekarang bila timbul isu global warming, tak? Masing-masing negara dah stop. India yang dulu untuk ekspor dia saja 22 juta tan, sekarang stop import. Tak benar dah. Bila kena macam tu, ni Thailand dengan Vietnam juga akan stop. Akan berlaku tu stop. Bila keadaan kemarau panjang, global warming, dia akan stop. Malaysia kata apa-apa. Learning dalam keadaan global warming dok sungguh lagi pun, kita dah beli beras tempatan dengan harga beras import. Mahal dah beras. Padahal kita ni duduk di tengah-tengah orang putih panggil food belt dunia. Negara tropika ni ialah rantaian tali pinggang makanan dunia. Apa kita tak boleh cuba fikir lebih ke depan? Betul. Jadi saya ajak kawan-kawan dalam NGO saya dan juga di koperasi komik, cuba kita fikir benda baru sikit. Balik tanaman orang hak asal itu. Iaitu orang kampung boleh tanam padi. Baru padi sawah padi ni kospek orang buat umur. Betul. Tanah darat kau luah pasal dia tambung baru. Padahal semua ruang tanah tu boleh ditanam dengan padi. Jadi maknanya alternatifnya kita kena perkenalkan balik sebab saya sebut ni tanah ni lot 2121. Lot padi taburan, padi darat. Tapi bila saya sebut ke budak-budak geng-geng muda ni tak tahu dah, tak kenal. Maksud saya pun memang tak tahu dah. Bukan kata tak kenal pokok padi panggil pokok beras. Jadi saya pergi ke Jabat Tanian. Di Jabat Tanian kata orang pokcik nak tanam benda ni pelik kat ni, kau nak buat dah tu. Kata bukan kata kau tak buat mung tak buat. Pasal tak tahu. Dulu orang hidup sebahagian makan padi sawah, padi darat. Jadi Cik Useng, jom kita tengok padi. Yang ni saya nak sebut sikit. Padi hok saya tunjuk ni. Ada yang kita boleh kita tengokkan hok yang tanah yang comel lah. Saya ni buat dengan tidak berniat langsung nak tunjuk kat orang. Faham. Sebab saya nak tengok padi kalau buat tanah yang paling tidak subur, gua nak jadi. Jadi saya dulu ni sekolah saya. Sekolah ni tanah semua tanah sambung. Tanah Bukit Ko ni. Tanah Bukit Ko bukan tanah orang tanam. Di Bukit Ko pun tak tumbuh pokok. Tidak subur. Jadi kita tanam padi ni untuk nak tengok jadi ke tak? Jadi ke tak? Tanah hok paling grade rendah awak kata. Paling bukan tanah padi, orang tanah padi lah. Ya, faham. Jadi kalau kita kata tapi hasilnya saya tengok walaupun tak cukup menggalakkan, masih lagi punya potensi untuk mengeluarkan padi. Boh. Itulah bila tengok atas tanah ini mesti orang kata padi huma. Rupanya padi darat. Tengok tanah rumput tak pernah tumbuh. Ya. Ni. Dia molek-molek ada. Maksudnya nak kata cantik benar tidak, tapi masih berhasil. Ya. Sebab memang tanah ni saya pun baca tak berapa banyak mana, saya nak tengok je ni. Tapi dah orang wartawan mari saya tunjuk juga. Tapi okeylah. Tengok dah. Kan? Ni pokok yang ni kalau ikut umur berapa dah ni? Saya tanam 14 hari bulan 6. 14 hari bulan 6 Ni 14 bulan 10. 4 bulan setengah. 4 bulan. Dia biasa harvest. Biasa ni dalam 2 minggu lagi kita dah harvest dah. Boleh harvest dah ni. Boleh harvest. Ni kalau nak tu boleh dah, tapi pasal kita nak guna ni untuk buat benih. Benih ni dia nak kena yang hijau ni masih ada lagi 5%. Oh gitu. Maknanya ni masih lagi tak cukup lagi lah. Jadi kita tak tu lagi lah. Tapi sangat bernas.
Sangat bernas. Cantik sangat. Power kan. Jadi kalau kita tengok duduk kawasan lapang gini, macam musuh tanaman tu macam mana? Dia setakat ni saya tengok dua jenis saya hadap lah dengan awak-awak kampung kita ni buat. Pertama kesing. Kesing. Busuk tu. Busuk tu. Dia hot tu kita pun nak cari racun kesing pun tak temu. Pasal orang tak tanah padi dah sini, kawasan sini. Ada kena pergi besuk. Oh memang kesing memang Kesing tu kan dia kesing ni. Dia hot tanduk tu bila pokok masa dia baru nak keluar susu. Dia sebelum jadi beras tu dia macam susu dulu. Okey. Jadi masa tu dia cucuk dia hisap susu tu. Bila kena hisap susu padi akan jadi hitam. Hitam lah. Tak ada susu, tak ada beras. Tak ada beras. Itu satu. Yang kedua, benda yang paling lebih kritikal daripada tu ialah burung. Sebab burung pipik ciok lah dua jenis je. Pipik dengan ciok kukuh titik tak banyak. Jadi masalah burung ni bila kita tanam sikit tupu dia sini. Dah lama ni berpuluh tahun orang tak tanam padi. Masing-masing. Semua makanan utama dia raya. Semua makanan utama. Jadi macam mana cara nak ni bukan nak jaga pula. Cara dia mudah. Pakat tanam padi, dia bagi sikit seorang. Maknanya dok nampak banyaklah dok. Saya cakap dengan orang Kedah, orang apa, dia kata bukan masalah sangat dia kata. Di Kedah ni pasal tanaman padi luah banyak, padi luah. Jadi dia sikit, dia bagi sikit-sikit seorang. Ni kita padi pun tak banyak, kita try ni pun. Tiba-tiba burung mari tu macam lebah. Ni dia dekat ramai orang, dia tak berapa ada. Alhamdulillah. Kau tak tahu lagi pula. Burung ni dia kalau padi ni burung tahu. Tapi saya tanam sejenis, nanti saya nak tunjuk pokok sorghum. Sorghum ataupun sekur. Tu betul. Saya dah tanam dah satu tempat. Lepas tu tanam pula ni trial ni pun satu tempat. Setakat ni burung tak kacau rasam. Mungkin burung tak kenal. Tak kena barai, tak kena barai. Jadi saya nak tanya tau. Macam anda katalah orang-orang lain pada luar daripada komik lah nak tanam benda ni. Tapi memang dia orang tak ada ilmu. Dan satu lagi tak tahu macam mana nak cari variety dia, apa benda semua, cara tanam. Sebab kita pun dah buat video daripada awal tanam macam mana kan. Ada Cik Hussein dia buat kursus ke dekat? Dia sekarang ni saya dalam proses tu nak tubuh kelab padi darat. Terengganu. Kelab padi darat Terengganu ni ramai sekarang ni, ada baru ni ada yang nak mari seorang doktor tu mari nak tanam 5 ekar, orang ni yang banyak nak tanam. Yang Kelantan pada kau banyak nak tanam. Maknanya saya tengok sini je, kalau orang muda nak mikir tanam padi, nak masuk sawah, ni sikit dah orang muda nak tanam sawah tu. Nak ada letah, ada gapo seluk kotor, tak apa nak pergi. Tapi kalau padi darat ni orang boleh buat sambilan. Tak ada Tengok Cik Hussein pakai baju koprak tak ada duduk kat sawah padi ni. Orang panggil sawah padi ke tak tahu lah. Tapi dia nak sebut potensinya besar, boleh tanam secara sambilan di tepi rumah. Komit lancar satu program nama dia TPTR, tanam padi tepi rumah. Projek ni lah. Nanti kita tengok beberapa tempat orang dah tanam projek tanam padi tepi rumah. Segi modal macam mana dia punya modal awal tu nak tanam? Contoh kita ambil kalau luah ni boleh lagi untuk makan satu keluarga ke? Kalau seluah ni ke ni memang dia untuk main-main je. Ni cuba je ni. Ni jangan tunjuk sangat gambar ni sebab tanah ni saya tanam sini untuk nak test tanah tak berkualiti macam mana jadi pokok dia. Jadi kajian sudah dibuat oleh Lembaga Zakat Kedah. 2-3 hari lepas kita tengok Menteri Besar Kedah dah harvest dah padi depan rumah Menteri Besar dia. Nama situ Canlong. Apa nama tempat dia? Kediaman Menteri Besar. Mentalong. Seri Mentalong. Di situ tu pun di dalam rumah MB Kedah ni dah buat. Ada gambar. Banyak dalam TikTok dah sekarang. Jadi kalau kita kata kita nak buat macam ni, kaedah dia very simple je. Simpelnya apa? Gali tanah. Tapi terbaik kita rawat dulu tanah. Ada rawatan. Rawat tanah. Sebenarnya semua di tanah sawah pun orang rawat tanah. Betul. Tanah kita gosok banyak sebab racun, rupuk, racun, macam-macam jenis racun. Dan tanah kita banyak rosak. Mikrob kita kurang. Jadi kita mungkin yang terbaik kalau saya cadang bila kita tenggala bajak tanah mati piring, kita letak mikrob. Banyak sekarang ni EM lah, buat macam-macam lah, banyak benda yang buat. Bila letak situ dalam beberapa hari nanti mikrob ni akan banyak berkembang dalam tanah. Baru dia diputar, di rotovate. Kalau perlu 2 kali. Kos dia murah. Kos untuk nak tambah mikrob tanah ni sangat murah. Jadi bila dah rotovate, dah roto, dah tanah dah okey pulih, lepas putar, lepas tu tugal. Saya walaupun dulu sini yang kita duduk ni padi taburan, tapi kita ni tak berapa mahir. Saya masih ingat, saya sendiri sampai sekarang ni pun bila ingat masa saya kecil dulu tabur ni, saya dulu tak berapa tabur, tapi ayah dengan toki ni dia tabur memang dia pakai renggang 4 jari. Bila dia tabur piong gitu. Jadi benih padi tu jarang.
Bila benih padi tu jarang mudah mengurus. Tapi sekarang ni rasanya terbaik untuk kita permulaan ni tugal. Tugal ni maknanya ambil tanah. Jarak yang paling sesuai untuk tugal tanah ni ialah sekaki setengah. Ni. Antara sepokok dengan sepokok. Ya, betul. Sekaki Pokok setengah. sekaki, ya. Ni tak apa. Nanti kita buat lubang letak benih. Buat lubang tak benih. Tak benih. Dan benih cuma bubuh 2 biji 3 biji je. Sangat jimat benih. Bila bubuh dengan tugal, bubuh benih 2 3 biji, ia tumbuh sepokok cukup. Sebab kalau tanah subur, tumbuh sepokok dia keluar 15 sampai 20 cabang anak. Cabang. Kalau kita banyak, dia akan jadi halus. Ya. Jadi tu maknanya benda yang simple lah. Tanam, siap tanah, buat lubang, jarak sekaki setengah lebih kurang terbaik. Lepas tu dah anak lebih kurang dalam tinggi dah dalam 9 inci ke ataupun 5 inci 9 inci. Orang sekarang ni tabur baju urea lah, tapi orang organik dia tak nak, dia pakai sistem baju organik. Lepas tu cuma ikut jadual je. Kita tukar jadual. Berapa hari berbaju, berapa hari berbaju. Tunggu tuai ya. Je. Dari segi siram dia macam mana? Dia tak padi darat, dia bukan macam padi sawah, dia tak siram. Lok itu. Gantung pada Kalau hujan-hujan lah. dia hujan-hujan. Sebab tu dia. Cuba tengok ni. Ni kering tanah ni. Kering macam pada pasir. Ini istimewa padi Hijau. darat. Ni istimewa. Ni istimewa padi darat. Saya nak kebun ni tumbuh pun tak berapa rupuk tapi masih lagi Hidup dia. hidup dia. Tapi variety Cik Hussein ambil mana variety dia beli ke? Dia banyak saya ambil benih daripada Sarawak. Saya ambil benih daripada Sabah. Orang Sabah masih lagi buat padi huma. Ada satu saya ambil benih daripada orang asli di Perak. Masih lagi dia buat padi huma. Jadi ginilah. Rasanya untuk orang-orang kampung biasa nak cari benih ni memang satu benda yang payah saya rasa. Memang tak ada pergi kat tanah. Sekarang ni komik jual kot. kita buat e-dagang benih. E-dagang benih. Jadi insya-Allah yang ini Khaidi yang menguruskan ni. Siapa-siapa yang berminat, saya letak nombor telefon, boleh hubungi kami. Nak masuk, nak buat kursus ke apa ke kan bila ramai peserta. Boleh. Saya rasa sebab potensi daripada pandangan saya lah memang besar potensi untuk padi huma ni. Daripada benda yang saya dengar daripada Cik Hussein pun memang sangat-sangat simple dan memang kata sesuai untuk saya nak share tadi kajian yang dibuat oleh CEO Zakat Kedah. Okey. Dia buat 20 kaki kali 50 kaki. Saya tak ingat 20 kaki kali 50, 5 kali 50 kaki. Dia boleh dapat hasil 300 kilo padi. Bila ditukar kepada beras dapat 180 kilo beras. Boleh menampung keperluan satu keluarga 6 orang selama 6 bulan. Nak benda lagi. Maknanya apa ruang antara 20 kali 50 ni ialah ruang tapak tanah rumah kos rendah. Rumah teres. Kan rumah teres. Luas mana pun luas tu je. Tanah rumah teres tu cukup untuk keperluan makan selama 6 bulan. 6 keluarga. 6 orang satu keluarga. Ya. Jadi saya rasa kenapa kita tak fikir? Betul. Jadi saya tidak mempersakkan siapa-siapa tapi saya rasa ruang untuk kita kembali berfikir. Malahan kalau saya boleh dah ala rakam ni. Kalau sepatutnya saya nak cadang Mardi daripada buat research padi sawah, jom fikir sikit untuk buat research padi darat. Sekarang China dah buat padi dalam laut. China dah tanam padi dalam bekas terapung dalam kolam. China dah tanam padi di gurun. Boleh tengok dalam YouTube apa semua sekali. Saya dah tanya mendahului lah. Di jauh. Maknanya di tanah gurun yang tak ada hujan langsung, kita ada hujan. Daripada darat kita lebih mudah lah pada yang di gurun. Tapi hasil yang China buat yang di padi gurun 2 kali ganda lipat lebih baik daripada padi sawah. Itu kajian dia. Jadi pada ahli-ahli komik ni saya sebut slogan kita, makanan kita, tanggungjawab kita. Kerana sekarang ni ahli komik semua terlibat dengan padi. Banyak yang terlibat. Jadi gini ialah saya nak katakan kalaulah kita kata tanam padi ni pakat buat, gengang masalah kita sebenarnya. Ya betul. Dan saya terima kasih harga beras pun jadi turun lah. Ada seorang orang yang marah kita. Kata. Dia yang marah. Dia mana dah kau untung kan. Jadi Cik Hussein kata nak tunjuk saya ada tanaman baru. Saya bawa ni. Ini tanaman orang Melayu kita panggil sekoi. Sekoi ya? Tapi dari segi bahasa internasionalnya dia panggil sorghum. Sorghum. Ini kita kalau sekoi